Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Rizal Roslan dalam 15 minit MMTV edisi 26 September 2022. Saksi pertama pendakwaan Muhammad Fairuz Abu, 37 tahun, memberitahu mahkamah pada hari pertama perbincangan gangguan seksual terhadap pendakwa terkenal Abid Liu bahawa pengadu pada awalnya enggan membuat laporan polis kerana menganggap dirinya orang biasa selain merasa tidak selamat untuk berkongsi maklumat berkaitan gangguan seksual yang dialaminya. Muhammad Fairuz yang juga pakar motivasi menasihatkan mangsa membuat laporan polis, tetapi dia meminta diberikan masa bagi berbincang bersama suami sebelum laporan polis dibuat pada 7 Ogos 2021. Sementara itu, ketibaan Abid di Mahkamah Magistrate Tenung pagi tadi mencuri tumpuan ramai. Abid atau nama sebenarnya Abid Irwan Ibrahim, 37 tahun, tiba sekitar pukul 9 pagi dan kelihatan tenang ketika memasuki mahkamah. Abid berhadapan 11 pertuduhan termasuk mengaibkan kehormatan seorang wanita dengan menghantar gambar dan perkataan lucah ke nombor telefon mangsa melalui aplikasi WhatsApp antara Mac dan Jun tahun lalu. Pendakwaan dilakukan oleh pengarah pendakwaan Sabah Muhammad Ilmami Ahmad dan Abid diwakili Peguam Muhammad Zairi Zainal Abidin. Abid didakwa di bawah Seksyen 509 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun, denda atau kedua-duanya jika didapati bersalah. Polis mengingatkan ibu bapa supaya memantau pergerakan anak masing-masing terutama ketika pergi dan pulang dari sekolah dan kelas agama berikutan cubaan mencolek seorang murid SK Jeram Landak pada 25 September lalu yang tular menerusi aplikasi WhatsApp. Ketua Polis Daerah Superintendent Azli Muhammad Noor berkata dalam kejadian pada pukul 7.15 malam, mangsa dihampiri seorang lelaki yang memandu kereta Proton Wira berwarna merah tanpa nombor pendaftaran berhampiran sekolahnya. Menurut Azli, berdasarkan maklumat pengadu, kereta itu datang dari arah bertentangan dan memasang lampu besar sebelum berhenti dan cuba menarik tangan kanak-kanak itu melalui tingkap kereta. Katanya, bagaimanapun anak pengadu yang juga rakan mangsa berjaya merentap tangan rakannya daripada cekaman lelaki itu sebelum kedua-duanya terjatuh ke dalam semak sebelum pencolek memecukkan kenderaannya. Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin bertemu dengan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang malam tadi selepas timbul spekulasi keretakan antara kedua-dua pemimpin berkenaan. Pertemuan itu juga dipercayai bagi memperkukuhkan gabungan PN menjelang pilihan raya umum ke-15 PRU15 yang boleh diadakan pada bila-bila masa. Muhyiddin berkata banyak perkara yang dipersetujui bersama bagi mendepani PRU15 dalam pertemuan yang berlangsung selama 2 jam itu. Muhyiddin memuat naik gambar pertemuan yang turut dihadiri Naib Presiden Bersatu Datuk Dr. Razidin, Timbalan Presiden Bersatu Datuk Sri Ahmad Faizal Azumu dan Naib Presiden PAS Datuk Sri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Sebelum ini, Muhyiddin mengumumkan bahawa Barisan Nasional adalah musuh PN dalam mendepani PRU15. PAS yang juga sebahagian Mufakat Nasional MN bersama UMNO mengulangi pendirian bahawa kerjasama bagi mengukuhkan ummah harus dipertahankan. Susulan pengesahan kejadian penyakit demam babi Afrika ASF di 2 ladang babi komersial di daerah Krian, Perak. Jabatan Perkhidmatan Veteriner DVS Pulau Pinang mempergiatkan pemantauan, pemeriksaan klinikal dan persampelan di ladang babi komersial dan rumah sembelihan. Pihaknya turut mengenal pasti lori pengangkut babi yang disahkan positif penyakit ASF bagi menghalang penularan penyakit berkenaan. DVS Pulau Pinang juga mengeluarkan surat peringatan kedua kepada penternak untuk mengetatkan kawalan biosecurity di ladang serta menjalankan disinfeksi ke atas semua kenderaan yang masuk dan keluar dari ladang. Para peternak babi, doktor veteriner swasta, rumah sembelih, penangkap babi dan orang awam dinasihatkan untuk segera melaporkan ke Pejabat Perkhidmatan Veteriner Daerah jika terdapat sebarang kematian luar biasa, tanda klinikal, dicaki penyakit berjangkit di ladang babi dan rumah sembelih termasuk kematian babi hutan. Kakinya membawa kepuasan tak terhingga.
Nikmati kepuasan hari ini. Gajinya puas. Itulah sebuah video di media sosial Twitter memaparkan kejadian pertengkaran melibatkan beberapa individu di sebuah restoran di Temyang yang dipercayai berpunca daripada rasa tidak puas hati seorang pelanggan. Ketua Polis Daerah Seremban, Asisten Komisioner Nanda Ma'ruf berkata pertengkaran itu dipercayai disebabkan oleh seorang pelanggan lelaki yang tidak berpuas hati dengan pengurus restoran mengenai pesanan air yang telah diambil oleh pekerjanya. Namun, pertelingkahan itu telah dileraikan oleh orang awam yang berada di tempat kejadian. Jelas Nanda, hasil siasatan mengenai video yang tular itu mendapati kejadian tersebut berlaku lebih kurang pukul 2.30 pagi 25 September 2022. Sementara itu, Nanda memaklumkan pihak restoran dan pelanggan tersebut tidak membuat sebarang laporan polis setakat ini. Tahniah diucapkan buat pasukan choir Universiti Teknologi Mara UiTM, UiTM Chamber Choir UCC. Sekali lagi mencipta sejarah menyapu bersih kejuaraan yang dipertandingkan di Festival dan Pertandingan Choir Antarabangsa Pablo Castle ke-11 di Lloret de Mar, Barcelona. UCC berjaya mencatatkan markah tertinggi sekaligus memenangi tempat pertama dalam ketiga-tiga kategori yang disertai iaitu 100 markah dalam kategori folklore, 99.3 markah dalam kategori mixed voice dan 97.8 markah dalam kategori Pablo Castle. Pasukan yang dipimpin oleh Prof. Madya Dr. Masashi Kishimoto itu turut muncul juara keseluruhan Grand Prize melalui undian daripada juri. Dengan kemenangan tersebut, pasukan choir yang ditubuhkan pada tahun 2015 itu mengulangi kejayaan pada tahun 2017 di Prague dengan menewaskan 16 pasukan choir yang lain untuk merangkul piala tersebut. Protes terhadap kematian wanita Iran Mahsa Amini yang didakwa dipukul polis ketika dalam tahanan kerana kesalahan tidak memakai tudung kini merebak ke Eropah. Di London dan Paris, polis bertempur dengan penunjuk perasaan yang cuba merempuh kedutaan Iran selain membaling batu, botol dan objek berat sehingga ada yang tercedera. Sementara itu, di Paris, penunjuk perasaan berkumpul untuk hari kedua berturut-turut bagi menzahirkan rasa kecewa dan sedih terhadap kematian Mahsa Amini. Protes itu didakwa bagi menunjukkan solidariti kepada protes sama yang berlaku di seluruh Iran yang sehingga kini sudah meragut 41 nyawa. Kapal angkasa Bullseye yang meluncur dengan kelajuan super hypersonik menerusi program ujian pengalihan asteroid berganda DART milik Agensi Pentadbiran Aeronautik dan Angkasa Lepas Kebangsaan NASA berjaya merempuh asteroid yang menghala ke bumi sekaligus mengubah laluan asteroid bersaiz seperti piramid itu. Persiriman video secara langsung menerusi laman web NASA menunjukkan kapal angkasa itu meluncur ke arah asteroid Dimorphos yang pada jarak kira-kira 11 juta kilometer dari bumi. Misi itu direka untuk menentukan sama ada kapal angkasa mampu mengubah trajektori asteroid yang boleh mengancam bumi. Misi yang seperti disunting daripada filem Hollywood turut dipantau dari Pusat Operasi di Makmal Fizik Gunaan Universiti Johns Hopkins APL di Laurel, Maryland. Pasukan penyelidik juga akan terus mengkaji pergerakan asteroid ini selepas misi berkenaan bagi mengesahkan kejayaannya. Gajinya membawa kepuasan tak terhingga. Nikmati kepuasan hari ini. Gajinya puas.
Baiklah, bertemu kembali. Niaga harapan minyak sawit Malaysia jatuh hampir 7% pada Isnin menjejaki kelemahan dalam pasaran minyak makan saingan kebimbangan kemelesatan ekonomi dunia dan kejatuhan permintaan. Penganalisis memberi amaran harga komoditi itu akan menjunam lebih daripada 30% menjelang akhir tahun ini disebabkan bekalan berlebihan dan permintaan yang lemah. Kontrak penanda aras minyak sawit bagi penghantaran Disember di Bursa Malaysia Derivatives Exchange turun 6.85% untuk didagangkan pada RM3,480 satu tan pada sesi awal, turun untuk sesi ketiga berturut-turut. Harga minyak sawit Malaysia dijangkakan jatuh kepada RM2,500 satu tan menjelang akhir Disember ini. Harga minyak sawit dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak berkaitan kerana persaingan sengit dalam pasaran minyak sayuran global. Bank Dunia menaikkan unjuran pertumbuhan ekonomi Malaysia bagi 2022 kepada 6.4% berbanding 5.5% sebelum ini. Ketua Ahli Ekonomi Asia Timur dan Pasifik Bank Dunia Aditya Mato berkata kenaikan unjuran itu dibuat berikutan peningkatan permintaan domestik. Jelasnya permintaan kukuh domestik yang direkodkan Malaysia dipacu oleh kemajuan dalam pasaran pekerjaan susulan peningkatan gaji minimum di negara ini. Bagaimanapun, Bank Dunia menurunkan unjuran jangkaan pertumbuhan ekonomi negara bagi tahun 2023 kepada 4.2% berbanding 4.5% sebelumnya berikutan unjuran kelebapan ekonomi dunia. Roger Federer meluahkan rasa kecewa selepas melihat Frances Tiafoe bangkit meraih kemenangan dramatik ke atas Stefanos Tsitsipas untuk membantu pasukan dunia menjulang kejuaraan tenis Piala Lever buat kali pertama, menumpaskan pasukan Eropah yang diketuai olehnya semalam. Tiafoe yang juga jago Amerika Syarikat itu sebelum ini turut mengecewakan Federer dalam saingan beregu apabila gandingan bersama Jack Sock menumpaskan kombinasi Federer dan Rafael Nadal pada penampilan terakhir legenda Switzerland itu Sabtu lalu. Federer memaklumkan beliau meletakkan harapan yang sangat tinggi dan sudah tentu untuk menikmati kemenangan, namun malangnya pasukannya gagal. Ketika tumpuan lebih menjurus kepada bintang Manchester City Erling Haaland, namun bekas pemain kebangsaan England Gabby Agbon-Lahore berpendapat bahawa Gabriel Jesus adalah perpindahan terbaik musim panas kali ini. Keputusan Arsenal mendapatkan Jesus daripada Manchester City dengan nilai 45 juta pounds dilihat sebagai tindakan tepat walaupun Haaland sudah merekodkan 14 jaringan dalam 10 perlawanan. Namun Jesus tidak kurang hebat dengan meledak 4 gol dan 3 bantuan jaringan dalam 7 penampilan awal musim ini. Agbon-Lahore berkata impak Jesus secara menyeluruh kepada The Gunners nyata melayakkan namanya diangkat sebagai perpindahan terbaik Liga Perdana Inggeris. Haaland muncul sebagai pemain EPL pertama dalam sejarah yang berjaya menghasilkan jaringan dalam 4 aksi awal di gelanggang lawan dan kini sudah pun mengatasi catatan legenda Manchester City Sergio Aguero dan Mickey Quinn. Haaland juga menjaringkan hat-trick dalam 2 perlawanan berturut-turut dalam EPL sekaligus meledak namanya sebagai pemain yang akan meraih mahkota penjaring terbanyak musim ini. Baiklah, sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 28 September 2022. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Rizal Roslan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.